Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin terhormat, pengurusi Masjid At-Taqwa Taman Tun Dr. Ismail yang saya kasihi, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para imam di masjid yang mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah SWT pada malam mulia ini dapat bersama-sama melakukan jamaah salat maghrib, dan insya-Allah disusuli dengan isyak. Selawat dan salam dicurahkan kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana syafaat uzma bagindalah kita semua berharap di akhirat kelak. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Kata muallif pengarang kitab ini, iaitu Sayyidi As-Sayyid Abdul Qadir Al-Fasil Fihri rahimahullah, wal wajibu fi haqqihim alaihimus salatu wassalamus sidqu wal amanatu wat tablighu wan nasihatu, iaitu wal wajibu fi haqqihim, sifat wajib. Kita ingat wajib ni apa? Ma la yutasawwaru fil aqli adamu, perkara yang akal tak boleh menggambarkan ketiadaan perkara tersebut. Bagi para nabi dan rasul, mereka juga ada sifat wajib. Berarti kita sedang masuk perbahasan yang dinamakan dengan sifat wajib bagi para nabi dan rasul. Wal wajibu fi haqqihim alaihimus salatu wassalam, wajib bagi hak para nabi dan rasul alaihimus salatu wassalam, as-sidqu, sifat sidq. Apakah itu sidq? Iaitu benar. Dalam erti nabi dan rasul ini, segala apa yang mereka ucapkan, segala apa yang mereka dakwakan, segala apa yang mereka lakukan itu adalah benar. Tidak ada yang dusta. Maksud dusta ni apa? Tipu lah. Macam walaupun tipu kecil. Tipu kecil ni contoh dia. Tadi datang sini ni apa? Naik kereta. Tapi dia malu, dia kata naik basikal. Contoh dia. Yalah, tak besar sangat pun datang naik basikal ke, datang naik kereta ke. Apa masalah dia? Kan? Datang je. Kan? Tak ada masalah. Jadi ni tak ada kena-mengena. Tapi kenapa dia nak kata naik basikal? Sebut je lah naik kereta. Contoh dia, itu pun dusta. Kerana kalamnya tidak sesuai dengan kenyataan. Dan kalau ini harus bagi nabi dan rasul, kalau nescaya apa yang mereka sampaikan kepada kita mungkin dusta. Jadi jeopardize. Kebenaran itu mungkin akan jeopardize, akan terganggu gugat. Padahal kita diperintahkan untuk beriman dan membenarkan segala yang datang daripada nabi dan rasul, kerana mereka tidak akan berdusta sama sekali. Kalau harus bagi nabi dan rasul berdusta, walau kecil, sedikit sekalipun, kalau nescaya mungkin saja daripada ayat-ayat yang turun itu dusta. Mungkin saja kita disuruh mengikuti baginda SAW, tapi kerana ia dusta, kita ikut benda yang dusta walaupun kecil. Masuk akal tak orang seperti ini itu nabi atau rasul? Taklah. Yang namanya nabi atau rasul mesti benar.
sidqun. Sebab itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak kelahirannya membesar sampai dah kerja, sampai kisah dia menjadi karavan, yang membawa karavan daripada barang dagangan Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Terlalu jujurnya, bukan terlalu, memang betul-betul jujurnya. Kerana kejujurannya sehingga dilamar ataupun dikahwini oleh Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Baginda SAW dikahwin. Dan bukan hanya itu, kerana kejujurannya, baginda SAW ketika ada di Mekah, walaupun sebelum kenabian, digelar Al-Amin, orang yang dapat terpercaya, trustworthy, orang yang dapat percaya. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini wal wajibu fi haqqihim alaihim wassalatu wassalam as-sidqu, benar, iaitu maksud benar mutabaqatul khabari lil waqi', adanya khabar itu sesuai dengan kenyataan. Wal amanatu, dan sifat amanah, wajib bagi para nabi dan rasul bersifat amanah. Apakah sifat amanah itu, Ustaz? Amanah ini adalah sifat yang mana terjaga zahir dan batin mereka daripada jatuh ke dalam perkara yang diharamkan atau perkara yang makruh. Ini maksud dia apa? Mereka tak berbuat perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Jadi amanah yang dipahami di dalam sifat Nabi dan Rasul itu kadang-kadang bukan amanah yang dipahami dalam bahasa kita, dalam bahasa Melayu seharian kita. Kerana mungkin ada orang dia buat maksiat yang bersifat untuk diri dia sahaja, bukan pada yang lain. Dia buat maksiat itu dosa peribadilah kita panggil. Tapi dia ini jujur dari segi duit, tak pernah curi. Oh, dia bersifat amanah. Itu bahasa kita, uruf kita, uruf adat kita dikata macam tu. Tapi di sisi Nabi dan Rasul, dia terjaga daripada apapun jenis perkara yang dilarang. Hifzul zawahirihim wa bawatinihim minal wuqu'i fil muharramin aw makruhin. Ini. Lalu disebut wa tabligh wan nasihah. Dan sifat tabligh dan sifat nasihah. Maksudnya apa? Termasuk sifat wajib bagi Nabi dan Rasul itu adalah tabligh, menyampaikan. Dia tidak menyuruhkan wahyu, tidak, disampaikan wahyu tersebut, tabligh. Wan nasihatu, dan memberi nasihat. Dalam arti tabligh dan membimbing umat, itu tujuan tabligh. Tabligh ini menyampaikan supaya umat ini terbimbing. Itu tujuan adanya wahyu. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Kita ini hamba pencipta kita, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Segala perintah Allah wajib untuk kita taati. Betul? Cuma kita nak tahu apa perintah dan larangannya. Kita tahu ke Allah SWT perintah kita untuk solat? Sekarang kita tahu kerana ada Nabi SAW yang menyampaikan kepada kita. Dia sampaikan kepada para sahabat, sahabat menyampaikan kepada tabi'in, tabi'in menyampaikan kepada tabi'in, tabi'in menyampaikan kepada jail generasi yang datang setelahnya, sampai pada kita, mak bapak kita ajar ini solat wajib. Misalnya, jangan tinggal solat. Jadi kita tahu, okey, perintah Allah wajibnya solat. Perintah Allah, kami dilarang untuk melakukan perkara maksiat. Perintah. Ya. Berarti Nabi yang mengajar para sahabat
Dia menyampaikan wahyu dan memberi mereka nasihat. Kan, dalam banyak hadis kita jumpa bagaimana sahabat mengeluh kepada baginda SAW. Kau sabarlah, itu lebih baik buatmu. Nasihat. Maka oleh itu mereka wajib bersifat tabligh, iaitu benar segala menyampaikan segala yang mereka diperintahkan untuk disampaikan kepada umat. Wal jaizu alaihim al awsaful bashariyatu allati la naqsa fiha wala tanfira kal amradi wan naumi wal aqli wasyurbi wan nikahi. Harus bagi mereka alaihi wassalatu wassalam, iaitu al-awsafu, bersifat dengan sifat-sifat manusiawi. Harus bagi mereka itu bersifat dengan sifat-sifat manusiawi. Allati la naqsa fiha, yang mana tidak mengurangkan atau tiada kepengurangan sama sekali fiha padanya. Maksudnya apa tuan-tuan? Di zaman jahiliyah Mekah, orang Arab pada waktu itu, mereka menggambarkan Nabi ini macam malaikat. Nabi ini tak jalan dekat pasar. Nabi ini tak makan, pergi kat beli benda-benda kat sebelah-sebelah kita macam manusia, makan, minum, tidur, tak. Diorang dalam otak diorang, Nabi ini adalah macam malaikat. Pada hakikatnya pada waktu itu memang nak salahkan pun susah juga pada waktu itu. Kerana 600 tahun mereka tidak ada Nabi. Dan agama yang lain itu tidak diorang tak embrace. So diorang tak menerima perkara tersebut. Apabila baginda SAW diutus, salah satu penyebab mereka tak nak beriman dengan Nabi Muhammad SAW kerana Nabi Muhammad SAW itu seperti mereka. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu melihat Nabi Muhammad SAW, dia tak boleh percaya ini Nabi. Ya, lebih kurang macam tu. Dia tak boleh percaya. Kenapa dia tak boleh percaya? Sebab makan, minum, tidur, tak ada miracle sangat. Lebih kurang macam tu lah cara berfikir mereka. Lalu bila ditanya, dia jawab, engkau ni manusia macam kami, tak ada beza pun. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala bahawa Nabi itu memang seperti kalian semua pergi jalan di pasar, seperti Nabi-Nabi yang telah lalu. Berarti dari Nabi Isa AS sampai kepada Nabi Nabi Adam AS ke atas, semua Nabi ni macam manusia lah. Cuma kita bila kata dia itu manusia je, jangan sampai ia dengan makna dan intonasi pelecehan, merendahkan maqam Nabi SAW. Jangan sampai. Kerana apa? Kita iktiraf dia manusia. Itu dalam firman Allah SWT. Ya. Tapi kita juga iktiraf dia manusia, bukan manusia biasa. Dia manusia tapi bukan manusia biasa. Dia afdalu khalqillah, sebaik-baiknya makhluk Allah. Itu yang patut ada dalam diri kita, akidah kita. Sehingga kan Al-Imam Al-Qadi Iyad, Al-Imam Qadi Iyad ini ulama besar daripada Maghribi, tepat dia Murakesh atau Marrakesh. Murakesh. Tak, saya belajar lah dulu. Saya belajar bukan kat Marrakesh, maksud kat Maghribi, tapi dia ada di Marrakesh. Kalau tuan-tuan buka Google tu yang Red City of Morocco tu the Never Sleep City tu, itulah dia. Iaitu dia ada Jamik Fna tu. Ini Marrakesh. So di dalam Marrakesh ni dikelilingi dengan city wall. Salah satu maqam dia ada dekat hujung pintu tu, one of the gates. So dia ni adalah yang bernama Al-Imam Qadi Iyad. Dia mengarang kitab, nama dia Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa.
Asyifa ni maksud dia ubat lah. Lebih kurang macam tu kan. Penyembuhan lah. Bita'rifi hukukil Mustafa. Iaitu untuk dengan mengetahui atau untuk mengetahui apakah perkara yang hak bagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam itu qadiyat sebut di akhir, di bahagian akhir. Dia kata kalau orang memandang Nabi Muhammad SAW seperti manusia-manusia biasa yang tidak ada keunggulan dan tidak merasa haibah kepadanya, ini justru boleh menyebabkan seorang itu murtad, gugurnya iman. Kerana apa? Kerana Nabi Muhammad SAW adalah afdalu khalqillah. Ya, dia makhluk, tapi dia seafdal-afdal makhluk. Ya, dia manusia. Dia makan minum, tapi dia bukan macam kita. Kita makan minum dengan syahwat. Dia tidak. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Wal jaizu alaihim al awsaful basyariyatu allati la naqsa fiha, yang tidak ada pengkurang sama sekali di dalamnya. Wala tanfira kal amradi, juga tidak ada sifat yang menyebabkan orang lari daripada mereka. Apakah penyakit yang tidak menyebabkan orang lari daripada mereka? Seperti penyakit-penyakit yang sopak, leprosy, kan? Membawa virus tertentu misalnya, tidak. Kerana dia Nabi dan Rasul. Dia kena orang yang ada akses oleh orang lain untuk pergi bertanya kepada dia. Jadi Nabi ini, dia kan menyampaikan wahyu. Kalau dia menyampaikan wahyu, berarti orang akan mencari untuk mendapatkan wahyu tersebut. Tapi ternyata dia kena penyakit leprosy contohnya. Orang pun takut nak pegang, takut nak dekat. Macam mana dia nak sampaikan wahyu tersebut? Dia nak tabligh, tak boleh. Dia ada penghalang. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Sebab itu ulama menyebutkan kisah-kisah yang menceritakan kononnya Nabi Ayub lah, Nabi Yaqub buta lah, Nabi Ayub sakit kulit dia lah, cerita-cerita yang tidak ada sandaran di dalam Al-Quran dan Sunnah dengan dalil yang pasti maksud dia, maka tidak lain tidak bukan ia adalah yang dipanggil dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sebagai Israiliyat, dan tidak diterima dalam apabila dia bercanggah dengan akidah kita. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini. Sebab itu disebut dalam oleh ulama yang ada dalam kitab-kitab tafsir tu kadang berita dusta. Tafsir bukan Quran. Quran semuanya benar, tapi tafsir. Kal amrodi seperti penyakit, wan naumi dan tidur, wal akli dan makan, wa syurbi dan minum, wan nikahi dan berkahwin. Ini adalah perkara biasa. Sebab itu kita nampak Nabi sakit. Sakit yang biasalah, bukan sakit berjangkit tadi tu. Tidur, baginda SAW tidur mata bukan hati. Tidur mata ni macam mana? Kita dah tidur, tapi hati para Nabi dan Rasul itu terbuka. Bila manusia kita manusia biasa ni tidur, jangankan mata tidur, otak tidur, semua badan semua tidur. Kan? Ini. Wal akli makan, wa syurbi minum, wan nikahi dan berkahwin. Wa ma talabbasu bihi minal umuril mubahati laisu fiha ka ghairihim idh hiya qurbatun fi haqqihim. Wa ma talabbasu, apa yang mereka lakukan daripada perkara-perkara yang diharuskan, itu bukanlah mereka seperti selain mereka. Laisu fiha ka ghairihim, bukanlah mereka seperti selain mereka. Laisu fiha ka ghairihim idh hiya qurbatun fi haqqihim, kerana ia adalah sebuah ibadah bagi hak mereka. Itu dia.
wa yajibu al-imanu bi jami'il anbiya'i wal mursalina wal kutubil munazzalati min ghairi hasrin id lam yasihha adadul kutubi wal anbiya'i. Wajib beriman kepada semua nabi, rasul dan kitab. Dikata di sini wajib beriman dengan segala nabi, rasul dan kitab yang diturunkan min ghairi hasrin, dengan tanpa ada batas. Min ghairi hasrin, dengan tanpa ada batas. Iaitu idlam yasihha adadul kutubi wal anbiya. Jadi dalam hal pertama sekali perbuatan mubah, makan minum yang disebutkan tadi oleh para nabi dan rasul, di sisi kita itu mubah. Makan mubah, minum mubah. Mubah ni boleh buat, boleh tak buat, tak ada masalah. Tapi di sisi para anbiya itu menjadi kurbatun, menjadi suatu ibadah di sisi mereka. Ini kita kena faham. Dia adalah kurbatun indahum fi haqqihim, di sisi mereka. Seperti baginda SAW berkahwin lebih daripada satu. Itu jangan lihat bahawa perkara tersebut dengan makna negatif bagi mereka. Kerana itu kurbatun fi haqqi Rasulullah SAW. Dia adalah suatu ibadah di sisi baginda SAW. Kalau manusia lain itu cerita lain lah. Tapi kalau di sisi baginda SAW itu justru adalah kurbatun. Dan wajib beriman dengan seluruh nabi dan rasul. Seluruh nabi dan rasul kita wajib beriman. Seluruhnya, ya. Maksud seluruhnya itu berapa? Yang diketahui secara terperinci hanya 25. Berarti selain 25 itu tak wajib untuk kita imani. Itu maksudnya. Justru takut-takut kalau kita over sangat, kita terbatas pada perkara yang salah. Ini contoh dia, nabi dan rasul mesti ada banyak ni. Dalam ijtihad saya boleh saja salah. Kena buka possibility salah tersebut. Jadi jangan ada tidak istilah mesti, tidak. Wa yajibu al-imanu bi jamil anbiya'i wal mursalin wal kutubi al-munazzalati min ghairi hasrin. Dan juga kitab-kitab yang diturunkan, iaitu tidak ada batas. Berapa kita tak tahu. Berapa kitab itu kita tak tahu. Kita beriman sahaja. Min ghairi hasrin, kita beriman. Ada kitab yang turun. Tapi yang tahu secara terperinci 4 lah. Quran, Zabur, Injil, Taurat. Ini kita tahu secara terperinci dan kita imani. Akan tetapi kita percaya dan kita imani 4 ini, kitab tersebut, boleh saja ada kitab lain daripada 4. Buktinya di dalam surah Al-A'la, Suhufu Ibrahim wa Musa. Suhufu Ibrahim, lembaran-lembaran scriptures yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Itu maksud dia. So Nabi Ibrahim ada scriptures dia. Yang mana kita tak tahulah hari ini. Kita iman je sebab itu dalam Quran, Suhufu Ibrahim wa Musa. Hadirin wal hadrat hafizakumullah. Idh lam yasihha adadul kutubi wal anbiya'i, kerana tidak sah jumlah atau angka, iaitu kitab-kitab dan juga para nabi. Itu maksudnya. Wa ma sabata minal kutubi wal anbiya'i bil ijma'i fajahiduhu kafirun. Apa yang telah sabit daripada Quran dan daripada kitab, perbahasan kitab para nabi, wal anbiya'i dan kenabian, itu bil ijma', apa yang ditetapkan bil ijma'i dengan cara ijma'. Jadi dia ditetapkan bil ijma'i dengan cara ijma', fajahiduhu kafirun, maka melawannya itu jatuh kufur. Fajahiduhu kafirun, lawannya itu adalah kufur. Jadi misalan dia,
Nabi Adam itu Nabi atau tidak Nabi? Keluar teori hari ini. Sebenarnya Nabi Adam ni dia bukan Nabi. Dia macam-macam lah. Ada saya tengok dekat dalam YouTube orang Indonesia buat teori macam-macam. Ini tak boleh lah. Okey. Menafikan dia adalah Nabi. Nabi Adam sebagai Nabi dinafikan. Tak boleh lah. Jahiduhu kafirun. Jatuh kufur tuan-tuan. So kena hati-hati. Wa anna sayyidana, dan sesungguhnya baginda kita, penghulu kita, iaitu wa nabiyana, dan juga nabi kita, wa maulana, tuan kita, Muhammadan, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah khatamun nabiyyin wal mursalin. Dia adalah penutup para nabi dan para rasul. Jadi penghulu kita, nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah penutup para nabi dan rasul. Wa annahu afdalul khalqi ajma'in bil ijma'. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebaik-baik makhluk secara keseluruhannya bil ijma', dengan ijma'. Bil ijma'i, dengan ijma'. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi kita patut bangga kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir dan yang terbaik, khatamun nabiyyin wal mursalin, dan dialah manusia sebaik-baiknya makhluk. Mursalun ilal jinni. Jadi Nabi Muhammad SAW itu diutus kepada para jin, wal insi, dan manusia. Ustaz, jin tu dia solat macam mana? Macam kita ke solat? Itu kita tak tahu lah. Fiqah jin tu beda, itu urusan dia orang. Antara baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para jin tadi. Bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wahyu tersebut? Bagaimana dia solat dan lain itu lain. Wal insi, dan manusia. Tanpa kira warna kulit, tanpa kira bangsa, tanpa kira latar belakang, tanpa kira harta. Intinya para nabi dan rasul, nabi dan rasul terdahulu, ada yang hanya diutus kepada Bani Israel seperti Nabi Musa alaihissalam. Ada di kalangan nabi dan rasul hanya diutus kepada manusia, tidak pada jin seperti golongan Nasrani. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mursalun ilan nabi ilal jinni wal insi, kepada jin dan manusia. Wa fil malaikati khilafun, dalam hal malaikat terjadi khilaf. Apakah nabi dan rasul ini diutus kepada para malaikat? Khilaf. Al-asahu, yang paling sahih, dia diutus hanya sebagai isyraf, tashrif, pemuliaan. Ini Allahumma salli ala Muhammad. Wa annal Qur'ana bita'yini munazzalun alaih, dan sesungguhnya Al-Quran itu secara spesifiknya, yang itu Quran, kita tahu Quran mushaf tu, munazzalun alaihi, yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dah habis bab sam'iyat. Bab nubuat. Nubuat itu kenabian. Faslun fis sam'iyat. Sekarang fasal menerangkan tentang sam'iyat. Apakah itu sam'iyat? Perkara yang kita dengar, kita iman. Allah SWT berfirman kayak gini, macam ni, kita iman macam tu. Nabi Muhammad SAW bersabda seperti itu, kita iman, jalan. Bismillah yamshi. Lebih kurang begitu lah. Contoh dia apa tuan-tuan dan puan-puan? Iaitu adanya hari kematian, Judgment Day.
Logik tak logik tu bab lain. Kita dah beriman, lalu datanglah khabar adanya hari kiamat, judgment day. Wajib kita iman kerana dia Al-Nas, sampaikan kepada kita. Itu sam'iyat. Wa yajibu tasdiquhum fima akhbaru bihi min wujudil jinni. Wajib bagi umat Islam untuk membenarkan mereka, para nabi dan rasul, fima akhbaru, pada apa yang telah mereka kabarkan dengannya, min wujudil jinni, seperti kewujudan jin, wa annahum mukallafuna musabuna wa muaqabuna, yang mana sesungguhnya mereka itu mukallaf, yang diberi pahala dan diberi siksa. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi wajib kita membenarkan para nabi dan membenarkan nabi rasul yang mereka sampaikan kepada kita. Contohnya adanya jin. Sebab hari ini orang ada yang tak percaya jin. Jin ni tak percaya, tuan-tuan. Dia ingat Aladin. Bahkan hari ini bukan hanya tak percaya jin, karamah pun dia tak percaya dah. Dia ingat Nabi Muhammad SAW ini macam manusia biasa, mukjizat dia Al-Quran turun tu, itu je lah. Yang cerita-cerita lain tu dinafikan, Syakul Qamar mungkin diperagui, diterangkan dengan cara saintifik. Nak menafikan mukjizat Syakul Qamar, membelah bulan. Kan Nabi Muhammad SAW ada mukjizat membelah bulan. Ini tak, yang sampai kepada kita, kita iman. Itu sam'iyat. Akhbaru bihi min wujudil jinni, kul a'udzu birabbin nas, tu ada minal jinnati wan nas, daripada jin dan manusia. Wa annahum mukallafuna, dan sesungguhnya jin ini mereka golongan mukallaf, musabuna wa muaqabuna, yang diberi pahala dan diberi siksa. Jadi ada pahala dan ada siksa. Okey. Jin. Jadi jin ni macam kita lah dari segi taklif. Sebab tu dalam ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Wa min wujudil malaikati, dan seperti juga membenarkan wujudnya para malaikat. Kita wajib beriman malaikat ni wujud. Wa annahum ibadun mukramun, dan sesungguhnya para malaikat ini adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Hamba yang dimuliakan. La yajuzu fi haqqihimul ma'siyatu, tidak harus bagi hak mereka para malaikat itu berbuat maksiat sama sekali, li'ismatihim, kerana mereka ini maksum. Maksud dia apa, tuan-tuan? Malaikat ini mereka tidak akan menderhaka kepada Allah. La yas'un Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. La yajuzu fi haqqihimul ma'siyatu li'ismatihim, kerana kemaksuman mereka. Laisu bidukurin wala inasin, dan malaikat ni tak ada macam golongan Greek Yunani. Diorang ingat gods itu adalah malaikat bagi mereka, Zeus, Athena dan lain-lain. Mereka ini macam manusia. Ini ada laki ada perempuan. Tidak. Malaikat tidak berjentina. Tidak lelaki, tidak perempuan. Wa min ba'thil khalqi, dan wajib juga kita beriman seperti membenarkan kebangkitan semula makhluk. Ba'thil khalqi, kebangkitan semula makhluk. Ba'dal mauti, setelah kematian. Bi ajsadihim, dengan jasad-jasad mereka, allati kanu biha, yang mana ada seperti adanya.
fi dunia, ketika di dalam dunia, lil hisabi was thawabi wal iqabi, untuk hisab, iaitu diperhitungkan, diberi pahala dan siksa. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Okey. Wa kal jannati wan nari, juga membenarkan seperti wujudnya syurga dan neraka. Wajib kita iman seperti wujudnya syurga dan neraka. Membenarkan adanya syurga, adanya neraka. Betul-betul. Kerana apa? Kerana baginda SAW telah khabarkan kepada kita. Dan apakah syurga dan neraka itu? Wa annahuma makhluqatani, dan sesungguhnya syurga dan neraka itu keduanya adalah makhluk, maujudatani, yang wujud keduanya al-an, sekarang, daimatani, dan selama-lamanya. Jadi seperti syurga dan neraka ini, syurga dan neraka ini diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, makhluk, tapi ditakdirkan oleh Allah ia kekal selama-lamanya. Jadi hari kiamat nanti dia kekal. Sebab itu umat Islam yang masuk ke dalam syurga, dia orang tak akan keluar dari syurga sama sekali. Jadi mereka mendapat eternal happiness. Eternal happiness. Wa kasu'alil malakaini, dan juga membenarkan pertanyaan daripada dua malaikat. Membenarkan pertanyaan daripada dua malaikat fil qabri, di dalam kubur. Likulli man yajri alaihi ahkamul Islam, bagi setiap orang yang berlaku padanya hukum-hukum Islam. Walau munafiqan, walaupun dia ini munafik. Walaupun dia ini munafik. Waqtulifa fi mudhiril kufri. Jadi yang bezanya, ulama berbeza pendapat tentang orang yang zahirnya atau menzahirkan, menjelaskan kekafirannya. Apakah dia akan ditanya atau tidak? Kerana menurut sebagian ulama, dia dah tak payah mungkar nakir dah, dia jelas masuk api neraka abadan sarmada, selama-lamanya. Maksudnya dalam kubur tu terus diazab. Dia terus diazab. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi insya-Allah sekian saja daripada saya untuk pengajian kitab ini. Kita akan sambung pada bulan hadapan. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.